Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan kitab Mafatihul Khair, kunci-kunci kebaikan atau pembuka kunci-kunci kebaikan. Muka surat 16. Muka surat 16. Kita sambung di situ. Terlebih dahulu sebagai peringatan, bahawa perbincangan kita ni, dalam kitab ni sebenarnya dia bincang tentang salah satu daripada Asma'ullahul Husna, iaitu Al-Fattah itu. Bincang yang itu saja. Oleh kerana makna Al-Fattah ni, sebab kalau dalam kitab asal dia pun memang detail lagi. Ensiklopedia Asma'ullahul Husna penulis yang sama. Kalau dalam kitab dia yang satu lagi tu sebenarnya lebih detail, ni agak ringkas lah. Tapi ringkas pun sebenarnya banyak kita boleh bincang, kita boleh perluaskan maksud itu. Baik, cuba tengok muka surat 16 itu. Wal Fattah, di situ ismun min asma'illahil husna wa huwa dalun ala sifati kamali azimatillah azza wa jalla. Qala Ibnul Qayyim, wal Fattah, dan nama Allah dengan Al-Fattah itu, cuba tengok terjemahan sebelah tu lah mudah. Adalah satu nama daripada nama-nama Allah yang baik. Maknanya min asma'illahil husna. Itu muka surat 17 tu terjemahan dia tu. Dan maksud Al-Fattah itu, yakni Tuhan yang Maha Pembuka, adalah satu nama daripada nama-nama Allah yang baik. Ia menunjukkan kepada sifat kemuliaan yang agung bagi Allah Azza wa Jalla. Ibnul Qayyim rahimahullah telah menyebutkan dalam antologi salah satu bait syair dia panggil bait syair yang mana nuniyah dia panggil. Dalam syair nuniyah dia. Itu syair dia telah dia buat situ cuba tengok, bagi yang ada kitab, cuba tengok situ teks Arab dia muka surat sebelah 16 tu. Dia sebut dia cara dia baca gini, cara baca dia. Wa kadzalikal fattahu min asma'ihi wal fathu fi awsafihi amrani. Maksud syair nuni tu hujung dia berakhir dengan huruf nun belaka, tu maksud dia ya. Baik dia tu berakhir dengan huruf nun semuanya. Cara baca dia gitu. Wa kadzalikal fattahu min asma'ihi wal fathu fi awsafihi amrani. Fathum bi hukmi wa huwa syar'u ilahuna wa huwa syar'u ilahina wal fathu bil aqdari fathu thanin wal rabu fattahum bi dhayd kilayhima adlan wa ihsanan minar rahmani. Mana kalau kita baca banyak, dia akan gedik kaki tu sebab dia hujung tu dia bunyi ni lagu tu. Tu dia panggil baik nuniyah dia tu. Apa maksud dia nya? Dan demikianlah wa kadzalikal fattahu min, dan demikianlah Al-Fattah, yakni Tuhan yang Maha Pembuka itu, min asma'ih, di antara namanya. Antara nama-nama Allah Al-Fattah. Dan pembukaan pada sifat-sifatnya terdapat dua perkara. Maknanya pada kalimah Al-Fattah itu, maksud dia tu dia ada dua perkara. Untuk kita memahami nama Allah Al-Fattah itu kena faham dua perkara. Pertama sekali, pembukaan, yakni pemutus hukum, iaitu syariat Tuhan kita. Pembuka maksudnya Allah sebagai penghukum dari sudut syariat.
Bila orang buat salah, maka dihukum secara syariat. Itu salah satu makna Al-Fattah. Dan selepas ni dia bincanglah. Kita bincang selepas ni. Ni secara umum dulu. Itu satu. Kemudian yang keduanya, pembukaan dengan maksud penentuan takdir-takdir adalah pembukaan yang kedua. Jadi Al-Fattah dengan maksud satu lagi ialah Allah lah yang menentukan takdir, dan takdir itu berlaku bila pun Allah juga yang tentu. Sebagai contoh lah. Kita bincang lepas ni lah. Kita bincang lepas ni. Ini dia bagi maklumat awal dulu. Baik. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang maha pembuka kedua-duanya. Dengan erti Allah hukum dengan syariat, orang yang buat salah dan orang yang buat baik pun akan diberi ganjaran yang baik. Itu keputusan Allah. Dan keputusan itu nyata di hari akhirat. Begitu juga Allah menentukan takdir-takdir manusia, yang mana manusia tak tahu kecuali bila Allah buka takdir, baru kita tahu. Contohnya bila kita meninggal dunia, ada dah takdir tu. Bila Allah buka, rupanya dia ni mati sebab nyakit jatuh. Baru tahu. Bila Tuhan buka baru tahu. Bila mati baru tahu. Selagi Tuhan tak buka, kita tak tahu kita mati bila. Itu maknanya. Baik. Secara adil dan kasihan belas daripada yang maha pengasih. Baik. Cuba tengok muka surat 16 tu. Anda harap dia tu lah. Qala Ibn Sa'di rahimahullah fi syarhi li hadhihi al-abyad. Fal fattah wal hukmul muhsin al-jawad. Wa fatuhu ta'ala qisman. Ahaduhuma fatuhu bi hukmihi ad-dini wa hukmuhu jazai. Wathani al-fattah bihukmihi al-qadari. Apa maksud dia? Cuba tengok muka surat 17 tu. Ibn Sa'di rahimahullah, semasa dia menghuraikan bait syair Ibn Al-Qayyim ini, semasa dia menghuraikan bait ini, dia kata begini. Tuhan yang maha pembuka itu ialah pemutus yang sentiasa berbuat baik dan pemurah. Dan pembukaan Allah Subhanahu wa taala terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama ialah pembukaan bermaksud keputusan yang berdasarkan kepada hukum agama serta pembalasan daripadanya. Mana orang buat baik dibalas baik, orang buat jahat dibalas jahat. Hak ni nyata di hari akhirat, atas dunia tidak. Kadang-kadang orang buat jahat pun relax, nampak tenang, kaya raya, Tuhan tak balas. Tuhan biar. Kadang-kadang orang-orang baik ni susah nampak. No, sahabat-sahabat Nabi susah makan pun tak cukup. Tak apa. Hal tu di dunia boleh berlaku gitu. Tapi di hari akhirat tidak gitu. Kita tengok selepas dalam perbincangan. Pembukaan yang kedua bermaksud ialah Allah Subhanahu wa taala membuka keputusan takdir dia. Allah buka takdir dia. Apa maksud buka takdir itu? Cuba tengok bawah tu. Baik, sekarang ni kita nak bincang hak yang pertama. Fafatuhu bihukmihi ad-dini huwa syar'uhu ala alsinati rusulihi jami'a ma yahtajuhul mukallafun wa yastaqimuna bihi ala siratil mustaqim. Terjemah dia sebelah tu. Pembukaannya dengan keputusannya berdasarkan agama. Hak kita panggil hak mula-mula tadi. Bagaimana Allah dengan Al-Fattah ini dengan makna pertama, iaitu Allah SWT menghukum manusia berdasarkan syariatnya, berdasarkan undang-undang yang Allah buat ni melalui Quran, melalui hadis, yang mana semua tu kita tahu melalui para rasul dia. Allah tidak sebut direct pada kita. Mana setiap maklumat yang Allah nak sampai kepada manusia ni, Allah tidak direct kepada manusia, tapi dia melalui rasul dan nabi. Jadi dalam konteks Al-Fattah dengan makna pertama, makna Allah menghukum manusia menggunakan syariat dia. Ini orang panggil al-hukmu ad-dini. Baik. Tentang segala perkara yang diperlukan oleh mukallaf dan mereka tetap dengannya di atas jalan yang lurus. Begitu. Jadi gapo ni sebenarnya hak kita perlu. Baik, sekarang ni kita nak bincang Al-Fattah dalam konteks yang pertama. Pertama sekali Allah akan buat keputusan terhadap manusia ni, cara hidup dia bagaimana, apa yang dia kena buat, apa yang dia tidak boleh buat. Yang orang panggil hidup atas dunia ni. Hak ni boleh, hak ni tak boleh. Melalui lidah rasul dia. Zina tak boleh. Tapi perkara yang sama jadi boleh kalau melalui sistem perkahwinan. Itu makna hukum Tuhan.
Jadi sebelum tu orang tak tahu pun. Okey, sini dia tidak sebut ni dalam kitab lain anda tengok. Okey, anda nak ambil satu contoh mudah kita faham. Sebab hal ni dia mata ni kalau nak urah dia panjang, cuma nak rekah baik. Kita ingat tak cerita bagaimana Qabil dan Habil. Bila Qabil bunuh Habil kan? Nah, dia tak tahu nak buat macam mana. Sebab pengalaman manusia kita kata ke bumi mayat ni tak ada lagi. Bila balah Qabil dengan Habil, Qabil bunuh Habil kan cerita. Dia tak tahu nak buat macam mana. Nak urus macam mana jenazah itu. Kerana mereka tu manusia mula-mula ya menempati bumi. Akhir sekali Allah hantar burung gagak. Dalam Quran pun sebut. 2 ekor burung gagak. Seekor tu kira-kira dia balah lah 2 tu mati seekor. Hak seekor lagi pun dia gali pasir, gali tanah. Bila cukup saih lubang tu, dia pun tolak gagak yang mati tu dan dia timbus. Jadi bila Qabil tengok, dia kata kalau mati kena buat gini. Jadi mari idea pengkebumian mayat tu melalui burung gagak tu. Tu wahyu tu. Itu wahyu. Maknanya hadirat, kalau Allah tak buka cara nak ke bumi mayat, manusia ni tak tahu. Kita lah ni tahu ni, muka pengalaman hidup tak tahu berapa puluh ribu tahun dah. Nak ayatnya bila Allah tidak buka sebagai Al-Fattah, bila Allah tidak buka, tak mari tu idea cara nak ke bumi mayat. Setahu tu. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab hadis, wahyu nabi-nabi dulu, hak mereka awal dulu kan, berkenaan dengan pertanian, berkenaan dengan asas-asas kehidupan. Selepas daripada Nabi Adam kan, keturunan Nabi Adam tu, nak bercucuk tanah pun kena Allah tu wahyu. Tu kalau kita tengok dalam syarah Bukhari. Makna wahyu nabi-nabi hak mereka awal dulu adalah hanya untuk proses orang panggil kemas kini kehidupan sahaja. Hak asas pun kena wahyu juga. Kita lah ni tak perlu dalam hak tu. Kita perlu konteks lain sebab perjalanan hidup kita sudah peringkat akhir. Hak peringkat awal. Tu nak ayat Al-Fatah dalam konteks kehidupan Allah buka. Begitulah juga bila Allah termasuk dalam Fatah juga Allah buka kehidupan kita ni. Bagaimana supaya selaras dengan kehendak dia. Pembukaan itu melalui pemakluman. Melalui Quran dan hadis yang disampaikan oleh Rasul dia. Itu makna Al-Fattah, makna yang pertama. Begitu ya. Baik. Yang kedua, wa amma fathu bi jazaih. Apa ni hukum al-jazai ni masih hak pertama lagi tu ya. Kena tanda molek takut silap tu ya. Sebab ayat kedua tu selepas tu. Baik. Pembukaannya ataupun untuk supaya lebih ringkas, ana baca terjemah lalu lah. Tapi sebenarnya moleh Arab tu kalau nak kiranya. Tapi kalau kita ni ada belajar Arab moleh, tapi kalau tak ada pun pakai baca terjemah lah mudah. Cuba tengok waktu terjemah supaya lebih cepat ringkas ya. Baik, ni masih bahagian pertama lagi. Dia tadi kan bahagian pertama dia bagi dua. Dia panggil, cuba tengok tu ya. Pembukaan itu dari sudut hak mula-mula. Fattah dengan makna pertama iaitu Allah buka hukum-hukum dalam bentuk agama. Hukum-hukum tentang syariat, hukum-hukum tentang kehidupan beragama melalui lidah Rasul. Yang kedua, Allah buka dari sudut Allah panggil jazai. Jazai ini maknanya balasan yang Allah kenakan kepada orang yang langgar hukum dia. Dan juga termasuk orang yang buat baik, balasan itu semuanya Allah SWT berikan selepas kita bangkit di hari akhirat. Dan hal itu termasuk dalam bahagian pertama lagi. Itulah bahagian pertama, cuma di bahagian pertama pembahagian yang kedua. Itu. Baik. Pembukaan Allah sebagai pembalasan terhadap orang-orang yang menentang nabinya. Mana orang yang menentang nabi dia? Benda ni berlaku atas dunia. Orang yang menentang nabi tidak sanggup nak ikut risalah yang dibawa oleh nabi. Jadi orang-orang begini kalau dia mati dalam keadaan tidak bertaubat tu, Allah akan kenakan balasan kepada dia dalam bentuk azab dan sebagainya. Ini dia panggil termasuk dalam bahagian pertama lagi. Dia panggil al-hukmu al-jazai. Fatah juga tu. Lah ni hadiah-hadirat kalau kita tengok ni ada mungkin bulan apa yang ada sebut supaya kita faham. Betul dalam Quran adalah hadis sebut orang buat langgar hukum Allah, lawan perintah Nabi,
melakukan maksiat kepada Allah, syirik, kufur, melakukan jenayah dan sebagainya, kesalah dalam agama. Allah sebut dalam Quran, Allah akan hukum orang buat dosa kalau tak bertaubat. Gini yang hukum tu pelbagai lah. Ada siapa tahap tu maknanya kekal dan neraka, ada yang tidak kekal. Di dunia tak berlaku perkara tu. Penjahat-penjahat ni kata bebas ya hidup atas dunia ni. Nah, tu. Tetapi atas nama Allah Al-Fattah ni, yang dulu kita semasa hidup dunia kita tak nampak pembalasan itu. Tetapi di hari akhirat, hari hadirat, tidak akan berlaku. Seorang pun manusia yang buat salah, yang tidak bertaubat, dia akan terlepas daripada hukumnya di mahkamah. Tak ada seorang pun. Di muka dunia boleh berlaku ke tidak? Boleh. Kadang-kadang salah terang lah. Cukup dah bukti. Cukup dah bukti kita kata. Tiba-tiba boleh lepas. Ini bukan sangka buruk ya. Ini realiti. Bukan semua berlaku. Berapa lepas tu? Berlaku rasuah. Berlaku sogokkan. Sebab hakim pun manusia juga. Kena 5 juta. Sombak. Kita tahu contoh tu. Contoh saja. Jadi manusia ni boleh disogok. Bila boleh disogok, dia ada kepentingan peribadi. Maknanya ada berlaku kes. Tak boleh nak nafiah ni. Ni kita bercakap secara umum. Bahawa orang yang betul-betul salah lepas daripada hukum dunia. Mahkamah putus lepas. Okey, baik. Tu dia panggil jazak manusia di dunia. Lepas. Maksud Al-Fattah dalam konteks Allah akan kenakan hukuman kepada orang berbuat salah di hari akhirat dengan erti Al-Fattah. Maknanya Allah buka ni maksudnya tak ada usaha pakai lepas. Baik, kita kata di dunia ni banyak misteri. Nah, banyak kes tu tak usah. Kes bunuh mana-mana. Banyak mana kes tak usah. Kes curi motor mana-mana. Atas dunia. Tapi di hari akhirat Tuhan Al-Fattah dia akan dedah semula. Kalau orang itu tak bertaubat. Jadi kes polis gagal selesai tu di muka dunia ni, semuanya akan disesat di mahkamah Allah. Sebab itulah dia orang Islam yang faham ni kan, dia tidak kecewa. Biarlah. Mutu anak pun 2 butir kena curi di masjid lah. Kau bulan Ramadan pula tu. Kedua-dua bulan Ramadan. Bila kita pergi report tu, pergi report lah. Dah kena report lah. Tahu dah kata mutu aku ni, tak jumpa dah saya menggogor pemurah lah. Pergi tu polis kata ni, kata bak mutu saja. Sama tinggi dengan meja file. Lepas kata saya nak tak mana? Ikut kira dia tu. Kita tak jumpa orang mutu aku. Sampai memang tak jumpa hari ni. Baik. Kita orang Islam yang faham maksud Al-Fattah ni, kita tidak akan kecewa. Sebab dalam hadis Riyadhus Salihin kalau kita sabar boleh pahala. Anak nak sebutnya, kalau kita ambil sekih tu, dia akan buka semula fahir di hari akhirat. Enggak kawai tu kalau dia bertobat tak jadi, kecuali dia kena hantar balik mutu anak tu. Kalau dia kata mutu tak acur dah. Kalau anak kata tak apalah saya halal, tak apa. Kalau anak kata tak boleh, kena bayar, dia kena bayar. Kalau tidak Tuhan tak akan beri keampunan. Katakanlah dia tak bayar, dia kata malah ikut dia, kes tu akan dibawa di mahkamah Tuhan. Hak tu kalau hak tahu. Hak kes tak tahu, kes bunuh, kes curi, fitnah, tak tahu, banyak rahsia. Semua tu Tuhan Al-Fattah akan buka. Tidak jadi misteri lagi. Di dunia ke tu? Tidak, di hari akhirat. Jadi kalau kita faham gini, bagi orang Islam yang buat salah, dia akan timbul rasa takut. Bahaya ni. Aku dulu orang panggil pemimpin, orang tak tahu banyak aku buat salah. Atas dunia aku boleh susu. Aku boleh bayar peguam. Aku boleh bayar hakim. Semua dia bayar. Atas dunia dia nak bayar. Atas di hari akhirat. Duit dia pun tak ada dah. Ulama kata isyarat bahawa tak berguna harta dunia, isyarat dia pada kiamat. Kenapa Allah hancurkan seluruh dunia? Isyarat bahawa dunia ni tak berguna dah di hari akhirat. Kamu ada duit, ada kebun, ada belaka. Allah bila Allah hancurkan dunia, itu sebagai isyarat je lah. Tak berguna dah dunia di hari akhirat. Duit kamu, pengaruh tak berguna. Jadi maknanya di hadirat, kalau orang Islam faham ni, kita sebagai orang teraniaya pun rasa terhibur, tak apa. Walaupun kita banyak hak kita ternafi di muka dunia. Anak kita kena bunuh. Kalau dikubah khiyar dulu hadirat, tu anak cerita, ada seorang tu, dan sempat jumpa dengan datuk dia lah. Mak dia pun, anak dia tiba-tiba mati, patah tekuk. Memang polis kita kata kes bunuh lah. Tak tahu siapa dia, lepih tekuk anak dia. Berlaku di gua ke? Siapakah hari ni tak disesat kita? Lama tinggal gitu ki. Tuhan Al-Fattah akan buka semula. Orang lain tak boleh buka kita. Secerdik mana hakim pun.
Hebat mana kita kata, apa dia kita kata? Siasat polis dengan detektif dia, rangkaian penyiasat polis pun, tak ada nak susah kita. Menggunakan segala teknologi maklumat, kaedah-kaedah untuk membuat siasatan, tak berjaya. Cari punca siapa yang bunuh. Tapi Tuhan Al-Fattah mudah saja, dia akan buka. Siap. Kalau dalam riwayat sebut, orang, kalau kita ambil contoh sebagai kiasan lah, akan ditayangkan semula bagaimana orang tu duduk patah tekuk budak tu. Akan nampak sosok dengan jelas. Satu, tu dalam hadis. Mana ada tayangan video. Yang keduanya, tangan pembunuh tu akan menjadi saksi. Bahkan bulu-bulu romo semua anggota wasyahidah syahidun min mana anggota tu boleh dia saya lah yang pegang tekuk bunuh saya. Mana pada hari tu terdedah semua rahsia di dunia. Tu mana Al-Fattah. Cuma disebut dalam istilah ni dia panggil Al-Fattah dari sudut Al-Jazai, dari sudut pembalasan. Baik, bagi orang Islam yang terlibat dalam jenayah, bila dia faham perkara ni, dia akan jadi takut. Lebih baiklah kita sesawawal. Sebab kalau jadi kisah di hari akhirat, pahala kita baca Quran tu akan diberi kepada mangsa. Sehingga Nabi sebut dalam hadis kan, setengah orang tu pahala dia habis di hari akhirat kerana duk bayar kezaliman yang dia buat. Akhir sekali jadi hilang semua pahala tu kerana duk bayar. Bayar pun tak habis lagi. Nilai jenayah yang dia buat yang tidak taubat, akhir sekali dosa mazlum, dosa orang dizalimi diletak atas dia. Pahala hilang, dosa semakin bertimbun. Inilah Nabi kata al-muflis, orang bankrupt di hari akhirat. Baik, berlaku ini semuanya daripada Tuhan Al-Fattah. Itu maksudnya. Itu bahagian pertama lagi tu. Jadi hak ni kalau kita nengu, kita faham kan, kita takut kalau tidak bertaubat. Tak ada jalan untuk selesai masalah ini melalui satu jalan saja, iaitu tubu ilallah taubatan nasuha. Taubat dengan taubat yang ikhlas, baru boleh selesai. Kita percaya ke tidak percaya, inilah sistem yang Allah buat. Allah tidak peduli kita percaya ke tidak. Allah tak peduli. Percaya ke tak percaya, aku ayat dah dalam Quran. Nabi aku yang bersifat Al-Amin, Siddiq, Amanah, tak boleh faham. Dia cerita dah. Percaya ke tak percaya, aku peduli apa? Allah tak peduli. Cuma kalau kita tak percaya, kita buat, kita kata degil kita akan berhadapan dengan masalah besar di hari akhirat. Gelap masa depan kita. Atau kena ingat akhirat. Itu yang dimaksudkan hak mula-mula tu. Begitulah. Habis tu boleh faham? Sekarang ni kita nak masuk Al-Fathu Al-Thani. Allah yang bersifat dengan Al-Fattah untuk bahagian kedua, iaitu tu. Dan adapun, cuba tengok sini lah terjemah tu, perenggan bawah sekali. Dan adapun Tuhan Al-Fattah dari sudut yang kedua, iaitu Fathu Al-Qadari. Fathul Qadari. Tu. Makna keputusan Tuhan, hukmuhu Al-Qadari. Fattah dengan erti hukmuhu Al-Qadari, keputusan yang Tuhan buat terhadap takdir manusia. Apa maksud? Maknanya semua kita, termasuk saya, Tuhan yang bernama dengan Al-Fattah ni, dia telah buat keputusan dari sudut takdir. Kita mati bila, kita dapat rezeki sebanyak mana, ketentuan hidup kita ni semua berada dalam takdir Allah. Jadi hak tu kalau Allah bersifat Al-Fattah tak buka, kita tak tahu. Saya tak tahu rezeki saya sebanyak mana. Saya tak tahu jodoh saya. Sebelum kita nikah, kita tak tahu. Bila nikah orang tahu. Rupanya nikah orang negara. Ingat anak cerita sebelum ni. Dia putih sepul nikah orang negara kan. Malam nak nikah, mak dia tanya, boleh lagi nak ubah fikiran. Tak ingat cerita? Anak sebut sebelum ni. Bila dia nikah esok tu, keluarga dia kata, berlakulah takdir Tuhan. Lah ni tak cerah apa kali. Nak ayat bihajat. Tu Allah buka. Kita ni tak tahu bila mati. Takdir ada, dah takdir Tuhan. Cuma bila Allah buka, rupanya dia mati kerana accident. Rupanya dia mati kerana COVID. Baru kita tahu. Bila Allah buka. Jadi Allah buka Al-Fattah. Baik, cuba tengok. Kesan besar ni kepada jiwa umat Islam ni, pemahaman Al-Fattah ni dalam konteks kehidupan sebenar. Realiti kehidupan. Cuba kita tengok kan. Jadi pemahaman yang kedua,
Al-Fattah dalam pemahaman yang kedua iaitu keputusan Allah dari sudut takdir. Allah telah apa yang Allah, dia tu maksudnya Allah, dia tu di huruf satu maksudnya Allah lah. Apa yang dia telah takdirkan kepada hamba-hambanya, sama ada dari segi kebaikan, dari segi keburukan, manfaat, mudarat, kurniaan dan larangan, semua itu termasuk dalam takdir dengan erti al-hukmu al-qadari, keputusan Tuhan secara takdir. Baik, Allah Ta'ala berfirman, itulah ayat sebelah tu, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Apa maksud dia? Apa sahaja di antara rahmat Allah yang Allah anugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Dan apa sahaja yang Allah tahan supaya manusia tak dapat, maka tidak ada satu kuasa yang boleh melepaskan, yang boleh memberikan apa yang Allah tahan. Kalau Allah tahan kita tak dapat ilmu, tak ada seorang guru sahabat mana pun boleh beri ilmu pada kita. Itu akidah kita. Kalau Allah tahan kita tak akan dapat rezeki hari ni, kosong, kerja pun tak ada duit, tak ada siapa pun boleh bagi duit kepada kita. Itu maksud dia, maksud ayat ni. Bapa tu gitu tu, wahwal azizul hakim, sebab dia Tuhan yang maha gagah perkasa lagi maha bijaksana. Setengah orang tu kadang gagah ya, tapi bodoh. Kenapa? Hebat tubuh badan gagah tapi tak cerdik lah mana. Tuhan ni tak. Hakim, aziz dan hakim. Maha gagah perkasa dan dia bijaksana. Itu. Baik. Gitu maksud dia. Boleh faham? Jadi pembuka ayat kedua mana takdir. Seperti anda sebut tadi lah, seperti anda sebut tadi. Makna sesuatu kita ni hidup dalam keadaan kita tak tahu apa yang kita dapat. Tapi dalam ilmu Allah, Allah sudah tahu. Bila Allah buka baru tahu, rupanya aku ni kerja yang sukses dengan aku, rupanya adalah mekanik. Kerja yang sesuai aku, rupanya dia aja kenderaan kata jual kita kata sismen lah, kita kata tak apa ikut lah. Nak boleh jumpa kerja sesuai kita kata melalui 10 kerja dah. Buah ni tak jadi, buah ni tak jadi. Tiba-tiba jadi itu. Kalau dalam konteks pengajian kita, itulah sebenarnya. Semua Allah nak uji kita, dia tak buka. Kerja ni tak jadi. Sebelum ni anda sebut, menyawa Kelantan, dalam konteks ni betul-betul tepat dengan cerita ni. Seorang ahli perniagaan, dia ni kerja, dia suka nego. Suka nego tapi tak pernah niaga. Dan dia ambil kos perniagaan dia sehingga dia gerak pun dalam bidang perniagaan. Dia yakin. Kau ngaji kan? Ngaji bidang perniagaan. Yakin juga dia. Confident. Sanggup habis duit. Banyaklah buka restoran. Dia ceritakan tadi. Mampukah restoran dia? Tapi ilmu perniagaan guna habis dah dia ngaji tu. Dengan habis duit banyak. Dia kata dia tak erti nak buat lagu mana suruh orang mari kedai dia. Sebab masa dia istiar hari memula pembukaan free penuh. Tak muak sudah, penuh. Sebab free. Lepas kena bayar, tak ada rezeki. Akhir sekali mati. Lepas tu dia ada buka lagi 2 perniagaan lain. Mampu keras semua. Dia pun mari mikir. Dia nak tengok orang kapun nego, tak ngaji-ngaji pun. Kaya molek-molek. Ana malah nak cerita lah. Ana pun ada kenal satu kedai tu. Dia nego sebelum dia boleh anak lagi. Kedai buruk, pak hari ni buruk lagi kedai dia. Anak dia semua ngaji hasil daripada kedai runcit dia tu. Sehingga orang mari letak kedai, mari letak barang, siapa bank mari letak barang. Tak ada letak atas rok, tak atas latar, dia tengok kira habis lalu kadang-kadang. Orang mari beli, orang pasar malam pun mari beli kedai dia. Nak jual pasar malam, dia jual murah-murah. Kalau hadirat kita tengok kedai dia, kata ada kan buruk. Kita kata macam mana boleh jadi kaya, boleh beli tanah. Kok kawan ni menego lepas IAE bahagian business management tu. Jadi akhir sekali dia mari mikir. Dia pun buka konsultan bahagian perniagaan, dia ceramah bab nego. Boleh biti. Kaya dia. Ana tahu pokok ana masuk kelas. Orang panggil kursus perniagaan, dia buat kursus. Kalau dengar dia kecek tak ada kaya dah kita. Mula-mula gini, bak ni gini dia ayat. Teori, dia buat tak jadi. Ana sebut ni sebab ana tanya dia sendiri. Dia sebaya dengan ana juga. Bila waktu rehat duk makan, kata Syekh, awak ni nego ke dia?
Dia buat gini, dia suruh kecek slow-slow, jangan tengah hangat tu. Dia pun ceritalah pengalaman dia. Dia kata saya nego 3 kali macam nego nak mempraktikkan ilmu yang saya belajar tak jadi sabuk. Bila dia buka konsultan peniaga, dia buat ceramah untuk orang nego, orang yang ikut tik-tik kaedah dia berjaya. Tapi dia buat tak jadi. Tapi dia kecek di hati-hati. Kalau kita dengar ke, oh dia tahu ada 2 kali jemaah dia tahu kita ni. Mesti kita kata gitu. Tapi apa dia buat tak jadi? Ni yang kita bincang. Al-Fattah. Tuhan tak buka untuk dia. Tuhan buka untuk orang lain. Tu maksud dia ni. Sebab itulah kita hati-hati. Bila kita mengaji, kita faham ni secara akidah, umat Islam dia tak akan terlepas. Dia tak akan pernah berlepas diri daripada Allah. Buat apa saja pun akak tanya Allah. Apa? Tuhan apa hakikat? Nampak yang kita kerja, nampak yang kita belajar zahir, tu boleh pada kih usaha. Tapi hakikat yang berinya Allah. Sebab tu ana sebut tokoh tadi, lah ni dia kaya dah, tokoh tadi. Dia kata dia tak tahu nak buat macam mana. Habis usaha dia buat. Bila orang tak mari makan di restoran dia tak boleh nak buat gapo. Allah tak buka pintu hati orang nak pergi masuk dalam kedai dia. Tapi kedai hal itu buruk baik, tak cak pun penuh orang. Nampak wan, siapa ya? Nampak wan. Free orang pergi. Kata esok bayar tak hari. Lu sawak pergi pula. Mampu kerang gitu hadrat kedai. Mai we free semua. Cuba ada ayat saya. Kalau orang tak mari kedai kita, tak selain pada kita we free, kita nak kempen lagi mana? Tak ya, cuba ya. Tapi bagus dia ni, akhir sekali dia kata dia semaya, ajak dia minta dengan Allah SWT. Akhir sekali dia kata dia yakin. Kullun ya'malu ala syakitina. Maknanya bakat dia dari segi teori dia. Bila dia praktikal tak jadi. Tapi orang yang ikut tu ramai berjaya. Tu ada ayat Al-Fattah. Ada orang tu buta huruf, ngaji sekali dia 3, kaya raya, berapa butir dia kendamah dia. Bini pun 3. Kan anda sebut ingat tak? Tak tahu kita kenal tu. Sehingga bini dia kata, kalau aku ni jahat, bini tua dia kata, kalau aku ni jahat, aku dulu kaya, muka aku juga kira piti dia. Dia sekat 100 yang boleh bela. Lepas tu dia terganggu PC dia. PC dia terganggu, tak lagi. Dia sekat 100. Lepas tu dia tak lagi. Sebab tu kalau dia nak date dengan orang, dia bawa isteri dia, isteri hak sulung. Itu istilah baru, isteri sulung. Apa tu? Sebab dia tak agak isteri nombor 2, nombor 3, dia tak agak mana. Hak mula-mula dia agak. No ayatnya hadirat. Siapa orang panggil bank Islam kamu. Tempat orang kamu minta tolong. Isu dia sekarang apa yang orang hak begini tiba-tiba kaya. Orang yang menceburu bidang peniaga khusus dengan ngaji siapa perkara tiba-tiba niaga tak jadi apa gitu. Dia kena kembali pada Tuhan punya sebab. Rupanya sebab-sebab yang kita cari, yang kita belajar sebab untuk berjaya, dia tetap dia mesti daripada izin Allah juga. Dia tak boleh semata-mata sebab tu hati-hati lah. Kalau nak kira sebab berjaya dah dia tu. Kalau nak kira sebab zahir. Tapi bila Allah tidak izin, tak boleh. Walaupun sebab tu sudah lebih pada cukup dah. Tapi orang kampung tak ngaji. Saya kata token mah saat ni, kaya raya. Siapa buka kedai mah, daftar budak nego. Orang kampung. Tapi buka akaun ada. Bila lembaga hasil lagi pergi nak siasat harta dia nak bahang dengan batanya apa. Ikut aku, binti aku. Orang kampung. Lepas tu, demo ni tak ada orang nak minta tolong. Dia kata tak boleh buat cik nego ni, dia kena bayar cukai. Dia kata aku buat rumah aku. Memang dia depan buat rumah dia ya. Rumah dia 2 tingkat bawah sebab itu. Nak yang orang kampung. Ada Tuhan dia jadi kaya. Allah buka. Tuhan Al-Fattah kita berbicara buka. Maknanya orang kampung gitu boleh jadi dapat harta. Apa tu Tuhan buat gitu? Ini yang kita nak bincang. Sebab ni bukan sekadar kita nak mengaji saja. Kita nak hidupkan ilmu ni dalam kehidupan kita. Kita nak terjemah. Maknanya hadirat kena ingat. Sebab-sebab hak kita kata seseorang itu berjaya kalau buat gini. Tu semua tu hadirat dengan izin Tuhan. Walaupun sebab cukup dah untuk berjaya, tak mesti berjaya. Kalau Tuhan tak beri. Tapi orang tu kita tengok tak ada sebab berjaya. Kalau anak kata jutawan saat ni, kain kilah rusuk tu. Anak malah sebutlah nama dia. Gua anak dia mana kena. Kilah rusuk kain. Kaya dah tu. Duk ali ni. Kilah besar tu. Anak kelih tak ada kamu. Mak anak kata jangan main jutawan tu. Tuhan Al-Fattah lah kita ni. Sebab itulah hadirat. Awak cerdik setahu mana pun. Awak tak boleh berlepas dengan Tuhan. Tak boleh berlepas diri dengan Tuhan.
Kita cerdik tak mana doktor setara mana pun tak. Dia buat mana ngaji sebab-sebab untuk sembuh penyakit tu dalam pengajian dia tu. Dia tak boleh berhenti setakat. Dia kena angkat tangan, ya Allah, aku buat habis ren dah ni. Builah kejayaan, izinkanlah kejayaan. Minta dengan tu. Itulah maksud ayat fa iza azamta fatawakkal Allah. Tu maksud ayat tu. Tidakkah itu pengaji tauhid tu? Tauhid tu. Tu. Gitulah hadirat tu saya sebut tu supaya hati hadirat boleh faham bahawa kalau kita faham Al-Fatah ni setakat tu pun mari berasa dalam hati kita, tak boleh berlepas dengan Tuhan ni. Hablum minallah, tak boleh putus ke apa. Hubungan kita dengan tak boleh putus ke apa. Putus tu nenginya kita dalam konteks hidup orang beriman. Sebab tu orang Islam semua hadirat kat mana pun tak akan bunuh diri kecuali tak faham. Kecuali dia tak faham. Gitu. Baik, yang terakhirlah pada malam ni. Cuba kita tengok lagi. Tu orang panggil takdir tu. Orang panggil takdir. Itulah orang panggil takdir Tuhan. Allah takdir ke dia kaya. Tak apalah hadirat sebab anak baca lepas ni pancung. Cuma anak nak ambil contoh lagi. Contoh ni anak jumpa. Sayang lah. Kalau dia dengar tak apa sebab ni molek ni. Dia ni ngaji, masa ngaji sekolah tu paling tak pandai lah. Sekolah harap dia, kalau tak pas dia tak boleh naik kelas. Kena return lah dia ni. Dia return daripada dia seperingkat dengan abang anak sampai jadi sekelas dengan anak. Kuat dah return kelas. Duduk saya tu berapa tahun. Akhir sekali sekelas dengan anak dia. Tak pandai benar. Jumpa orang ni jadi cikgu. Kita pun pelik. Tuan jadi cikgu. Aku pun pelik dah tu. Dia pun pelik. Apa dia jadi cikgu? Sebab dia paling bodoh dari sekolah ni. Dia pun ceritalah, dia kata. Dia kata dia ambil SPM beberapa kali. Terakhir tu molek dia tu. Lepas tu dia pergi ngaji di Indonesia. Klik jadi cikgu. Allah dia semak menamakan kasus. Saya nak mana. Tu dia tak panggil lagu tu. Kalau kita ingat masa sekolah dulu hadirat, paling debek lah, tercorok lah dari segi keputusan perperasaan. Return beberapa kali. Tapi bila Tuhan buka dia, rezeki dia hadirat, dia berjaya akhir sekali hidup dia, malah dia pun bagus, dia pun siapa dia kata ke dana. Dia kata kalau sekali ingat kalau Tuhan tak tolong dia tak sabar berjaya gini. Banyaklah kalau nak cerita kalau ada setengah siapa 7 tahun ngapa kena ingat orang last tahun setengah dia sama 7 tahun. Ana tanya dia berapa kali lompat pagar lagi. Dia kata lompat sama macam tu. Klik di rumah mau ambak ke batannya pergi pula. Siapa 7 tahun. Tu nak ayat hati-hati. Jadi hak ni hak kita ngaji ni dia boleh memperkukuh ke akidah kita bila kita faham gapo-gapo yang berlaku di muka dunia hakikatnya sebenarnya adalah Tuhan Al-Fattah itulah yang buka. Sebab itulah kita kena bergantung dengan Allah. Dan kalau kita faham molek ni sebab perbincangan kita ni dia berkait dengan takdir hak bahagian kedua ni. Maknanya orang Islam betul-betul faham konsep Al-Fattahnya dia tak akan kecewa dalam hidup. Sebab Tuhan beri pahala kepada kita bukan kerana pencapaian kita tu. Jangan hadirat ingat orang mengaji bila dia jadi alim baru dapat pahala pengajian. Tidak. Orang boleh pahala mengaji kerana usaha belajar untuk boleh ilmu. Boleh kata boleh ilmu tu Tuhan tak kira tu. Kalau boleh ilmu baru boleh pahala. Ya orang bodoh. Tu kena faham tu. Sebaliknya orang yang contoh, nak ambil contoh selagi. Ni hak disebut dalam kitab. Apakah manusia yang cerdik, yang cantik, yang tampan, yang handsome, dia boleh pahala kerana itu? Manusia tidak boleh pahala, tidak menjadi naik darjah, tidak boleh masuk surga kerana cerdik, tidak. Manusia tidak boleh boleh pahala, tidak dikira boleh pahala, tidak dikira boleh masuk surga kerana comel. Ana tambah sekali lagi dalam kitab lain. Seseorang itu bukan dia jadi dapat keutamaan di sisi Allah sehingga boleh masuk surga dengan sebab keturunan dia molek. Tidak. Kalau begitu apa sebenarnya? Kerana amal soleh. Cuba hadirat tarik dalam Quran digital. Kalau Allah sebut misalnya wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Berita gembira kepada orang beriman. Dia tidak setakat tu ayat. Mana-mana ayat Quran. Bila Allah sebut tentang kelebihan orang beriman, dia mesti letak lalu wa amilus solihat. Berarti ayat Quran. Orang beriman ni bila disebut, selepas tu dia sebut Allah sedia untuk dia surga yang mengalir sungai, bukan sekadar beriman, wa amilus solihat. Bila Allah nak sebut kelebihan orang beriman, boleh dikatakan ayat Quran dia akan sebut. Bukan sekadar amanu, tapi wa amilus solihat. Tu. Bukan sekadar beriman, melakukan amal-amal soleh.
Jadi melakukan amal soleh ni perlu cerdik ke? Tak perlu cerdik sangat. Mesti profesor ke baru boleh amal soleh? Tak mesti. Oh, tu panjang cerita kita bincang dengan grup tu. Jadi kalau kita tengok agama kita ni, dia peluang pada semua manusia. Awak tak cerdik, Allah Maha tahu kemampuan awak buat kebaikan sebanyak mana. Setakat tu je Allah nilai. Tapi kalau orang tu cerdik, hebat, sepatutnya dia buat 80% dia kena beramal soleh, tiba-tiba dia beramal 40 ya. 40% lagi tu akan dipersoal oleh Allah di hari akhirat. Sebab dia mampu lebih, dia buat sikit. Tapi orang-orang yang mampu sedikit, dia buat setakat tu, cukup dah untuk dia. Sebab tu orang-orang badui dalam hadis bila mari jumpa Nabi, Nabi royak ke dia perkara-perkara fardu sahaja. Dia kata saya tak akan buat lebih, tak akan buat kuat. Saya hanya buat sembahyang fardu. Saya hanya bagi sedekah wajib, iaitu zakat. Saya hanya puasa wajib bulan Ramadan. Hak tu je dia nak buat. Nabi kata kalau dia buat hak tu, pada dah nak masuk syurga dia. Pada dah. Untuk siapa tu? Untuk orang kafir. Tapi Nabi tak pernah kata pada Sayyidina Bakar begitu. Sayyidina Bakar, ni pada dah. Tak ada Nabi sebut begitu. Sebab Abu Bakar di kelas lain. Tu agama kita, tak. Itulah agama kita. Sebab tu agama kita ni dia meraih ke semua peringkat manusia dengan adil dan saksama. Itulah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah dalam perbincangan akan kita akan lebih nampak lagi bagaimana Tuhan Al-Fattah ini dia melayan kita dunia dan akhirat. Insya-Allah kita bincang dalam sesi akan datang lah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.